Terima kasih juga Jazarina dan Panitia Tuhan beserta Syekh ini seterusnya dan berdoa berarti bertuan perempuan yang hadirat dan sesi sekalian. Alhamdulillah, pertama dan selamanya kita rapatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, di mana bagi perbarokan ini Allah Subhanahu Wa Taala menghimpunkan kita dalam satu majlis ilmu yang diberkati, tempat yang diberkati di Masjid An-Nur Syekh ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan sebenarnya ulang tahun ketiga bagi pelaksanaan Tuhan di Masjid Al-Masyarakat ini, saya mengucapkan jazakumullah khair kepada Fadil Ustaz kerana tidak putus-putus memberikan ilmu kepada kita semua. Mudah-mudahan ilmu yang Ustaz kongsikan dengan kepada kita semua dapat kita kongsikan kepada orang lain, kita amalkan dalam kehidupan kita seharian. InsyaAllah. Seterusnya saya ucapkan terima kasih juga kepada Jazarina kerana terus menggerakkan doa. Banyak-banyak terima kasih. Saya mewakili pihak masjid ucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mampu membalas jasa beliau. Dan saya mohon juga sekiranya ada tuan-tuan perempuan yang menghulurkan tenaga, menghulurkan ada setengah orang mampu menghulurkan wang ringgit, ada setengah orang mampu menghulurkan tenaga. Jadi siapa yang berasa nak tolong sebagainya boleh sama-sama kita tolong mana yang patut, sebab kita masih ada ni berbeza sedikit keadaan. Kita bukan orang yang ramai, kita masih di dunia industri. Jadi siapa-siapa yang nak menghulurkan tenaga boleh bagi kepada Jazarina untuk tolonglah mana yang patut untuk kedua-dua kita ke arah penambahkan masa akan datang, insyaAllah. Jadi sama-sama kita doakan semua Fadil Ustaz terus diberikan kesihatan, keafiatan, kesejahteraan untuk terus beliau menyampaikan ilmu kepada kita semua dan kepada umat di luar, insyaAllah. Baik, pada pagi ini tanpa masa lagi saya jemput Fadil Ustaz untuk terus dengan bertajuk pada pagi ini Al-Quran Pedoman Abadi buat umat. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل علينا الكتاب ولم يجعل له عوجا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إنا نسألك الخير عاجله وآجله. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا رب العالمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
Alif Lam Mim Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Al-Baqarah ayat 1 dan 2 yang bermaksud Alif Lam Mim itulah Alkitab, yakni Al-Quran, yang tiada syak wa sangka padanya merupakan petunjuk kepada orang-orang bertakwa. Sadaqallahul azim. Allah juga berfirman dalam ayat yang lain, Al-Isra 82, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Dan kami turunkan dengan beransur-ansur dari Al-Quran ayat-ayat suci yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman kepadanya. Al-Isra ayat 82. Allah juga berfirman dalam ayat yang lain dalam surah Al-Isra ayat ke-9 sebelumnya, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hi aqwam. Sesungguhnya Al-Quran itu memberi petunjuk ke jalan yang betul, ke jalan yang selamat dan jalan yang lurus. Sadaqallahul azim. Demikianlah petikan surah Al-Baqarah 1 dan 2, Al-Isra ayat 9 dan 82. Mudah-mudahan dapat kita mengambil peringatan awal tentang firman Allah Subhanahu wa taala. Yang berbahagia dan hormati Al-Fadhil Ustaz Fadli, Tuan Bilal kita untuk Masjid An-Nur Tamasya Glameri, yang dihormati dan dikasihi seluruh kehadiran para jamaah duha di pagi yang penuh barakah ini. Alhamdulillah, saya mengajak diri saya dan mengajak sidang jemaah semua, marilah sama-sama kita merafakkan syukur kehadrat Allah Azza wa Jalla kerana kita masih diberi peluang, diberi Allah rezeki untuk kita sampai ke masjid ini pada pagi ini dengan niat yang suci, niat yang murni, dengan matlamat yang satu, iaitu untuk kita meraih redha Allah Azza wa Jalla, dan demi untuk kita menambah kepahaman beragama kita. Apalagi kita berbicara tentang Al-Quranul Karim, kitab suci pedoman buat kita semua sampai hari kiamat. Walaupun dalam suasana kita masih dalam ujian yang belum selesai, yang masing-masing kita pasti merasa takut dan bimbang. Situasi yang masih berlaku, pandemik COVID-19 ini, apapun keadaannya, itulah kenyataannya. Allah SWT masih menguji kita. Isunya belum selesai, rantaian belum putus, bahkan makin meningkat angka-angkanya. Bukan negara kita, bahkan dunia meningkat angka pandemik COVID-19 ini. Kepada Allah kita bermohon, wallahul musta'an. Kepada Allah kita mohon bantuan, kita mohon pertolongan, dan kita mohon daripada pintu-pintu keselamatan. Dalam kita nak menangani isu pandemik COVID yang berlaku ini, dua perkara yang kita wajib tunaikan segera. Yang pertama, kita banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Berdoa, berdoa dan berdoa. Ini kekuatan kita. Biar melekat hati kita dengan Allah Azza wa Jalla dengan penuh keyakinan Allah tidak akan sia-siakan rintihan kita. Satu hari, satu masa Allah kabulkan rintihan umat ini, bukan kita seorang, umat sejagat. Baik siapapun kita yang berdoa, Allah akan dengar rintihannya. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Siapa yang minta, aku dengar, kata Allah, aku dekat dengan dia. Jadi kewajipan pertama ialah doa. Kekuatan kita doa. Minta keselamatan, minta keamanan, rintih dengan air mata, dengan situasi yang menandakan kita benar insaf, malam, siang, pagi, petang, tanpa cuai. Saya, semua kita, tanpa cuai, panjang ke pendek, itu bukan ukuran, tapi minta penuh keikhlasan. Ini kewajipan pertama.
Kerana doa senjata kita. Ad-du'a'u silahul mu'min. Doa senjata orang beriman. Bila kata senjata, mana itulah kekuatan kita. Pertahankan kita punya kekuatan. Baik. Yang kedua, untuk kita menyelesaikan, memutus rantaian COVID-19 ini, secara peraturannya wajib kita patuhi SOP. Wajib patuhi SOP. Wajib, bukan sunat lagi dah. Kerana garis pandu SOP ini telah dibentuk oleh pihak yang faham tentang isu. Pakar-pakar perubatan, pakar penyakit, orang-orang agamawan. Mereka faham isu dan mereka buat SOP dalam kerangka yang sesuai dengan keperluan semasa. Pemakaian pelitup muka, face mask, berjarak fizikal, tak bersalam-salaman, basuhkan tangan, sanitize tangan kita malam siang, duduk keadaan tidak di tempat yang ramai. Ini semua adalah SOP yang digaris pandu oleh sistem agama. Siapa ajar? Nabi ajar. Nabi kata apa? Nabi sebut dalam hadis yang sahih daripada Muslim. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La darara wa la dirar. Jangan cari penyakit dan jangan sebar penyakit. Jangan cari kemudaratan, jangan sebar kemudaratan. Apakah COVID bukan penyakit? Penyakit. Apa COVID bukan mudarat? Mudarat. Maka jangan cari sebab kita dimudarati penyakit ini dan jangan sebar penyakit. Apa cara? SOP kita patuhi. Berapa lama SOP ini? Sebulan, 2 bulan? Wallahu a'lam. Atas kita disamping doa kepada Allah tadi. Jadi tuan-tuan, itulah kenyataannya. Soal yang lain PKP ke itu bukan urusan kita lah. Tapi sementara kita ada kekuatan, pagi ini sekarang doa dengan SOP jaga. Yang berbaki, pihak berkuasa negara lebih faham keperluan semasa macam mana. Seumpama kita pun tak nak PKP ni. Padahal dah PKP ni, Cik Puan Zarina dah sampai 7 bulan tak boleh ceramah, tak boleh ke masjid, tak boleh berjemaat. Padahal dah takkan nak sambung sampai 7 bulan lagi. Wallahu a'lam. Baik tuan-tuan, itulah mukadimah saya. Kerana kita nak sangat Allah kembalikan keamanan kepada kita. Seronok beribadat, seronok ke masjid, seronok bersantai dengan keluarga, seronok itulah kita nak dalam rahmat Allah Azza wa Jalla. Jadi tuan-tuan, pertemuan kita pada pagi ini disebut sebagai kuliah duha khas. Sempena tahun ketiga duha di Masjid An-Nur Tamasya Glamari Shah Alam ini. Alhamdulillah. Dan pada pagi ini saya dijemput khas untuk membicarakan topik yang bertajuk Al-Quran Pedoman Abadi buat umat. Al-Quran Pedoman Abadi buat umat. Tuan-tuan, puan-puan, topik ini saya kira bukan topik yang luar biasa. Tak ada luar biasa tentang topik ini. Bahkan selama mana kita hidup daripada mula sampai hari ini, sampai ke mati, Quran tetap Al-Quran. Al-Quran tetap Al-Quranul Karim. Dari sudut bacaannya, ceritanya, hukum hakamnya, semuanya tetap kekal sampai bila-bila. Al-Quran kerana wahyu Allah Azza wa Jalla. Al-Quran mukjizat kepada Nabi SAW. Itulah Al-Quran. Dia tak akan berubah surahnya, tak akan bertambah juzuknya, tak akan berkurang ayat-ayatnya. Al-Quran Allah pelihara. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang turunkan Quran, kami jaga Al-Quran. Allah beritahu, kami yang turunkan Quran, kami akan jaga. Tak ada kekurangan, tak ada penambahan, tak ada benda yang mencacat Al-Quran Karim. Terkandung dalamnya huruf-huruf sebanyak 323,671 huruf. Tak akan kurang dan bertambah walaupun satu huruf daripada mula Quran turun sampai habis tamat umur dunia ini. Allah pelihara. Hurufnya sebanyak 303,671 huruf. Dan ayat-ayatnya tak akan berkurang bertambah walaupun apa yang berlaku sekalipun. Dunia sejuta tahun lagi pun tetap ayat-ayatnya sebanyak 6,236 ayat. Allah pelihara, Allah jaga. Takkan ada tangan-tangan yang cuba nak keluarkan ayat, tolak ayat, masuk ayat baru tak ada. Tetap Allah pelihara. Sebab kitab dia
Dan dalam Al-Quran terdapat sebanyak 114 surah. Tak akan kurang satu surah, tak akan bertambah 5-6 surah yang lain. Daripada Al-Baqarah, penghujungnya An-Nas, sampai bila-bila. Dalam Al-Quran ada sebanyak 30 juzuk. Tak akan berkurang satu juzuk, tak akan bertambah lagi juzuk yang baru. Al-Quran Allah pelihara. Jadi Al-Quran, tuan-tuan, secara mudahnya semua kita faham, ia adalah kitab yang penuh dengan kemukjizatan. Allah pelihara, Allah akan jaga, sebab milik Allah, bukan milik manusia. Hak terpelihara ialah hak Allah punya. Cuma Allah jadikan Al-Quran sebagai kitab pedoman kepada kita. Itulah yang kita dapat menikmatinya. Jadi Al-Quran tidak mati, Al-Quran tidak kaku, Al-Quran tidak akan mati, tak akan kaku sama sekali. Walaupun sifat Quran ini merupakan kertas-kertas yang bertulis, boleh dikoyak, boleh dibakar, tak ada masalah. Mungkin Quran lama sampai masa boleh dibakar, mungkin terkoyak, terendam dalam air banjir. Tapi nas Al-Quran yang batin tetap Allah pelihara. Zahirnya mungkin boleh rosak, dalam sangat boleh hancur dimakan anak-anak, tenggelam dalam banjir hancur. Tetapi nas Al-Quran, ceritanya, hukum hakamnya, pendetailannya, kisahnya, apa saja Allah pelihara. Satulah maka Quran, tuan-tuan, adalah rezeki kepada kita. Al-Quran ini disebutkan ulama rezeki. Yang ini kita kadang-kadang tak rasa rezeki. Kita rasa rezeki sebab dapat air segelas, rezeki. Dapat sepinggan nasi biryani, rezeki. Nasi Arab setalak, rezeki. Dapat orang bagi duit, rezeki. Dapat gaji bulanan, rezeki. Dapat orang besar, rezeki. Itu yang kita faham, tak salah. Tapi rupa-rupanya antara rezeki yang paling besar dalam hidup ialah bila Allah berikan Al-Quran sebagai pedoman kepada kita. Sebab ini adalah kitab penyelamat, ini adalah kitab pedoman, ini adalah kitab yang menjadi nyawa jantung hati kita. Inilah kitab yang selamatkan kita di alam kubur sampai alam mahsyar. Inilah kitab yang menjadi perjalanan kita nak selamat sejahtera sampai kita mati sampai tu Allah Azza wa Jalla. Inilah ways kita dalam keadaan kita nak cari apa. Kita nak beribadat, Quran panduan. Nak berumah tangga, Quran panduan. Nak cari harta makan minum seharian, Quran panduan. Nak duduk dalam suasana bersyakat bermajmuk negara macam mana, Quran panduan. Nak berhukum hakam, nak tahu tentang dosa kepala, Quran. Nak tahu tentang soal hukuman dalam agama, kisah bunuh balas, Quran. Nak tahu tentang alam akhirat, macam mana keadaan alam akhirat, susah ke payah, Quran bagi tahu. Nak cerita tentang syurga yang penuh kenikmatan, Quran yang cerita. Nak tahu tentang neraka yang penuh keazaban, Quran yang cerita. Nak kata apa lagi? Jadi semua berita Al-Quran ini daripada awal hidup ke mati semua berkait dengan soal kita. Makan, minum, pakai, bangun, tidur, duduk, kerja, macam-macam. Jadi Quran, tuan-tuan, rezeki. Cuma tinggal lagi rezeki macam mana? Apakah rezeki diambil rezeki kerana Quran boleh simpan atas rak buku, simpan? Ada rezeki dalam bentuk orang bagi hadiah, oh sayang nak baca, harga mahal ni, bertitak emas pula, simpan di almari. Bukan. Rezeki Al-Quran ini datang bentuk baca, tadabbur, faham dan amalkannya. Rezeki Al-Quran datang bentuk macam mana? Baca, tadabbur, faham dan amalkan. Itulah dinamakan rezeki Al-Quran kepada kita. Jadi tuan-tuan, itulah muqaddimah saya sebelum saya beri berlanjut tentang tajuk kita pada hari itulah Al-Quran pedoman buat umat. Allahu Akbar. Saya mungkin dalam masa yang terbatas 1 jam suku lebih kurang ini tak akan mampu bercakap tentang Al-Quran keseluruhan, kontennya, sejarah dan seumpamanya. Saya sekadar nak ambil beberapa aspek, dorongan, motivasi bagaimana Quran boleh jadi panduan secara terbaik, ataupun Quran sebagai pedoman terbaik buat kita semua.
Tuan-tuan, puan-puan, tadi saya mulakan dengan ayat Al-Quranul Karim. Ayat tadi tuan-tuan semak balik. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Ayat pertama surah Al-Baqarah. Ayat ke-1, kedua Al-Baqarah kata apa? Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alif Lam Mim, Allah saja yang mengetahui apakah makna Alif Lam Mim. Serah kepada Allah apa makna Alif Lam Mim. Termasuklah huruf-huruf muqatta'ah yang lain. Hamim, Ain, Sin, Qaf, Taha ke, Yasin ke, Alif Lam Mim ke, Alif Lam Ra ke, Hamim, Ain, Sin, Qaf, Hamim saja ke, semua itu serah kepada Allah yang lebih memahami maksud tersirat di sebalik kalimah yang putus-putus. Itu dinamakan huruf muqatta'ah, kerana hurufnya terputus-putus lah. Hamim, Ain, Sin, Qaf, Taha contohnya, Yasin. Allah tahu tentang maksud, kita tak tahu, serah pada dia. Sebab kita tak ada ruang peluang secara logik kekuatan untuk fikir. Kalau fikir sekalipun mungkin ada yang tak kena. Tafsiran pelbagai. Sebab ulama tafsir tak pun bincang. Kalau ulama tafsir bincang, okeylah juga. Dan ulama tafsir Ibn Kathir, ulama tafsir Al-Imam Tabari, ulama tafsir Al-Imam Ash-Shawkani, ulama tafsir yang lama baru tak pernah bincang detail apa maksud Yasin, apa maksud Taha, apa maksud Hamid. Tak ada dalam tafsir mereka. Mereka tulis melainkan serah kepada Allah maksudnya. Jadi saya sebut tuan-tuan sebab kalau ada kalangan kita dalam duduk mengaji tafsir, tiba-tiba ada orang menafsirkan Yasin, Taha ini sekian, kena minta jawapan pada dia. Kalau ustaz tu buka kitab mana? Ustaz tafsir Yasin ni panjang sampai 2 jam ni. Taha tu sampai 3 kuliah ni. Hamim tu ustaz tafsir kitab. Boleh tanya. Kalau dia kata Imam Tabari, Ibn Kathir, kena bawa lah sebab mereka tak pernah bincang. Kalau ada tafsiran, mungkin datang daripada pemikiran dia ataupun ilmu-ilmu yang tak ada sandaran daripada ulama besar kita. Itu bahaya. Jadi kalau tak tafsir, jangan bimbang. So apa? Serah pada Allah. Yang kita tafsir sekarang adalah ayat seterusnya. Itu ayat-ayat kita pinjam sebab ada kitab tafsir. Jadi tuan-tuan, dalam ayat itu Allah kata apa? Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Allah tunjuk kepada kita. Dzalika ini maknanya itu. Itu ni disebut dalam bahasa Arab sebagai ismul isyarah. Satu petunjuk yang Allah tunjuk pada kita itu. Kalau dah itu tu maknanya bukan yang lain lah. Mana Cik Yaakob contohnya? Tu contohnya. Sebenarnya saya kata Cik Yaakob, keberanian kita tu tak ada orang lain lah. Dia lah. Bukan orang belakang, dia. Bila Allah kata dzalikal kitab, itulah kitab, iaitu Al-Quran. Apa maknanya tuan-tuan? Ada makna tersirat tu. Mana Allah nak isytiharkan kepada kita bahawa bila Allah beri petunjuk itulah kitab, maknanya tak ada kitab yang lain. Segala kitab-kitab sebelumnya, kitab Zabur, kitab Injil, kitab Taurat, semuanya tak diguna pakai lagi, bahkan terbatal hukum hakam, bacaan, perintah, suruhan, habis. Sebab apa? Bila Allah sebut dzalikal kitab, itulah kitab Quran, makna semua kitab-kitab yang lain. Walaupun kitab Allah juga, Zabur kitab Allah kepada Nabi Daud, kitab Injil kepada Nabi Isa, ya, tapi Allah batalkan hukum hakam, Allah batal, bacaan Allah batal, tak boleh pegang lagi dah, tak boleh pegang. Jangan ada kalau kita pula yang bercita-cita kalau boleh mana kuliah Injil, jangan cakap pasal mana kuliah di Kuala Lumpur ini mengaji kitab Zabur. Kalau ada cari juga, kena reportkan Jais, ada something tak kena tu. Sebab apa? Sebab pengajian hukum hakam kitab Zabur, kalau nas masih ada, tapi tak ada dah. Kalau ada juga tak dapat kita ikuti sebab
Allah beritahu, zalikal kitab, sahaja kitab yang betul-betul kamu kena terima, Alkitab, yakni Al-Quranul Karim. Nampak tuan-tuan? Jadi ismul isyarah itu ada makna tu. Dan saya mengambil pandangan guru kami. Masa belajar dulu, guru kami kata apa? Bila Allah kata zalikal kitab, itulah kitab Al-Quran, zalikal kitab, itu kitab Al-Quran, bermakna kamu tak boleh main-main dengan Al-Quran. Seolah-olah kamu kena dekati, rapati, cermati, fahami dan duduk dengan Al-Quran. Sebab Allah berisyarat, zalikal kitab, itulah kitab Al-Quran. Jadi sekurang-kurangnya kita dalam dunia semasa sekarang, tuan-tuan, sekurang-kurangnya kalau saya ambil maksud pada guru kami mengajar kami masa dulu, tahun awal 80-an dulu, masa mengaji dulu, alhamdulillah, rahsia ilmu tu banyak kita dapat guru kita. Kalau begitulah sifat Al-Quran, zalikal kitab, maknanya kita seolah-olahnya, tuan-tuan, seolah-olahnya kata guru kami, tidak boleh bebas lepas daripada bersama Al-Quranul Karim dalam seharian kehidupan kita. Tak boleh lepas bebas. Maksudnya kena belik, kena baca, kena tatap Al-Quran, walaupun tak banyak, walaupun dalam masa yang singkat. Itu kata guru kami. Sebab Allah beri isyarat, itulah Al-Quran, tak boleh lepas bebas. Batu hari ini kalau kita dalam kehidupan semasa kita teringat yang kita belum baca Quran lagi pagi ni, tengah hari ataupun petang, segera kalah. Ya Allah, dah pukul 3 petang, zuhur dah lama, aku belum baca Quran. Segera ambil tindakan. Segera. Apa segeranya? Tengok, semak dan baca Al-Quran. Dah pukul 5 petang, masa dah habis lama dah, pukul 4 suku dah asar, dah pukul 5, aku belum menelaah Al-Quran walaupun 10 ayat, 2 ayat. Segera. Guru kami masa mengaji dulu, masa tahun 88, 89 begitu, masa belajar di Riyadh dulu, tahun 89, 88. Masa tu memanglah dalam suasana mana ada phone, mana ada Quran digital. Dan 80-an, inilah Quran by mushaf. Ya, tak adalah Quran digital macam dalam telefon kita sekarang, macam-macam jenis kita boleh masuk dalam phone kita. Kata guru kami, biar tangan kamu, masa tu, sebab bukan zaman digital, zaman Quran di tangan, kena cari Quran juga. Biar tangan kamu, kata guru kami, ada bukti yang setiap hari kamu pegang Quran. Saya ingat, tuan-tuan, saya bila sebut ni sebab ingat balik, recall sejarah kita mengaji. Pada masa itu memang Quran digital tak ada, Quran mesti mushaf 80-an, bayangkanlah. Kata guru kami, biar kamu, ini amanah kepada kami murid-murid dia di pelbagai bangsa keturunan ini, ada Arab, bukan Arab, Melayu dan Jawa ada. Biar kamu ada bukti setiap hari kamu ada masa pegang Quran. Saya bila terima amanah daripada beliau, tuan-tuan, sampai hari ini saya ingatlah, tak miss lagi kot pegang Quran. Walaupun tak baca, tak boleh baca cik awak, pegang Quran, kilik je, tak apa dah, tapi melampau lah. Dah ilmu kamu gurau ni, dah pegang Quran, takkan tak boleh baca satu muka surat. Amanah ustaz pagi ni, kilik Quran, kilik sungguh, dah 3 minggu kilik, letak kilik, itu melampau lah pula. Maksudnya ialah, kata guru kami, Quran itu ada bukti, kamu buka dia, walaupun sekejap, baca, tutup, besok pun sama, hari-hari. Sebab ini rezeki. Saya, tuan-tuan, saya berkongsi sebab ilmu macam ni bukan ilmu yang boleh kata ilmu biasa, luar biasa. Guru kita mengajar, orang alim. Guru saya boleh kata apalah, Quran di dada. Ingat daripada umur 10 tahun lagi, mata buta tapi hati celik. Mengaji tafsir itu mata buta, tapi tafsir apa dia tak boleh tafsir semua ayat. Jadi kekuatan ilmu tu ada. Bila mereka beri ilmu kepada kami,
Saya anggap ini satu rahsia besar. Dan munasabahnya terasa tuan-tuan. Kalau kita boleh pegang hari-hari Quran tak menangis, umur dah 60 tahun, umur dah 70 tahun, dah 50 tahun, Quran tak pernah kita lupa nak pegang, baca di hari-hari. Itulah pintu keberkatan yang tidak akan mengecewakan kita. Kerana ada ulama yang kata Quran ini usahakan baca, tengok pun dah dapat faham pahala. Ulama kata, saya kata ulama sebab nak jumpa Nabi, tak jumpa dia yang sahih. Sebab ada 3 benda ulama kata bila tengok dapat pahala. Pertama, tengok Kaabah dapat pahala. Tak pergi tengok dalam gambar saja, tengok Kaabah, Allah rindunya Kaabah. Sementara musim Covid ni, nak pergi umrah tak pergi, air mata mengalir, tengok Kaabah, dapat pahala. Atau tengok Kaabah depan mata kita, lagi pahala. Kedua, tengok wajah mak ayah, dapat pahala. Tengok wajah mak ayah, balik kampung jumpa ayah, tengok wajah, dapat pahala. Dan ketiga, tengok Al-Quran, dapat pahala. Ini kata-kata ulama. Jadi kita ambillah saran mereka. Antaranya ialah tengok Al-Quran bukan baik. Tuan-tuan, puan-puan, itu ayat pertama. Allah kata dzalikal kitabu la raiba fihi. Yang utama di sini kata sebut tuan-tuan ialah bila Allah sebut Al-Quran, kata apa? Tak ada syakwa sangka padanya. Tak ada syakwa sangka di dalamnya. Padanya dalam tak ada syakwa sangka. Tak ada sebarang benda yang jadikan kamu syakwa sangka. Betul tak betul, benar tak benar, salah ke betul ni? Tak ada. Baik bacaan, hukum hakam, surah ke surah, juzuk ke juzuk, kata Allah la raiba fihi. Tak ada syakwa sangka padanya, di dalamnya dan apa-apa yang ada bersama Al-Quran. Ini menunjukkan bagaimana orang yang benar-benar menerima Quran diterima dengan penuh keinsafan, dengan penuh keyakinan. Dia akan yakin Quran satu kitab yang benar, walaupun cerita-cerita Al-Quran nampak macam dalam jangkauan akal kita macam tak logik. Cerita Al-Quran dalam jangkauan akal macam tak munasabah. Dalam Quran cerita tentang suatu benda yang kadang-kadang kita fikir betul tak betul, tetap kita kata tak ada syakwa sangka dalam Al-Quran. Baik apa cerita, neraka, syurga, apa saja. Itu sifat yang kita kena ada. La raiba fihi. Jangan ada syakwa sangka sama sekali. Sebab apa? Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala tidak berdusta tentang kebenaran Al-Quranul Karim. Ayat ke ayat, surah ke surah, baik apa cerita, ia bukan pendustaan. Ini adalah kitab Allah. Walaupun orang kafir Mekah dustakan Al-Quran ini, masa itulah dia bukan dustakan secara keseluruhan. Ayat turun, Muhammad bohong. Ayat turun, Muhammad dusta, Muhammad tak betul. Allah menafikan. Yang kamu kata Muhammad bohong, Muhammad tak bohong. Muhammad bawa ayat Quran aku, semuanya benar belaka. Orang kafir Mekah kata Muhammad bohong, dusta, menipu. Allah jawab balik, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih. Kalau kamu syakwa sangka, bawa datang Quran macam yang Muhammad bawa, bawa datang. Tak boleh. Karang tak boleh. Siapa? Quran ini mukjizat. Ayatnya mukjizat, huruf mukjizat. Tak sama dengan kata-kata manusia. Orang Arab, tuan-tuan, bahasa Arab. Orang Saudi, orang Kuwait, orang Bahrain, Emirat, orang Mesir, semua Arab lagi, Algeria. Bahasa Arab. Tapi ucapan bahasa mereka bercakap tak boleh sama dengan ucapan dalam bacaan Al-Quran Karim. So Al-Quran mukjizat. Dalam hukum Al-Quran mukjizat, baik ayat baik surah mukjizat. Tak sama, walaupun bunyi Arab cakap takkan sama. Satulah Al-Quran kalam mukjiz, ucapan penuh dengan kemukjizatan daripada Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi tidak syakwa sangka. La raiba fihi. Baik. Kemudian Allah kata apa? La raiba fihi hudan lil muttaqin. Ini poin saya ambil. Allah kata apa? Dia merupakan petunjuk, hidayah, penyelamat, pemimpin
pemandu kepada orang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Kitab hidayah sifatnya memandu, memimpin, menyelamat kita sebagai orang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan, kalau Allah sebut begitu dalam Al-Quran, kitab itu kitab hidayah, pemandu, penyelamat, takkanlah kita nak ambil sikap orang kata buat tak erti, buat tak tahu, ataupun buat tak kisah. Pastilah bila Allah kata hudan lil muttaqin, kitab ini pemandu kamu, penyelamat kamu, sebagai kitab pedoman kepada kamu, pastilah inilah yang menggembirakan kita, gembirakan hati kita, gembirakan jiwa kita, gembirakan perasaan kita, gembirakan kehidupan beragama kita. Sebab orang yang jadikan Al-Quran sebagai pemandunya takkan alami kesesatan, kemudaratan, dan segala bentuk benda-benda yang memburukkan keadaan. Tidak mungkin. Orang yang jadikan Al-Quran sebagai kitab panduan dalam hidupnya, pedoman hidupnya, tak akan bertemu dengan keburukan, kejahatan, kemaksiatan sama sekali. Orang yang jadikan Quran sebagai pemandu dalam hidupnya, hidayah dalam hidupnya, tak akan bertemu dengan hal-hal yang membinasakan hidupnya dan seluruh apa yang dia buat dalam hidup ini. Baik ustaz kata tak akan bertemu dengan kesesatan. Habis yang orang jadi masalah, hidup tak betul, tak keruan hidup, banyak keadaan yang mencengkam mereka, nampak tak betul. Sebab apa? Sebab tak ada Quran. Pedoman tu saja. Dia baca, faham tidak, buat apa? Ini masalah kita. Sedangkan di Quran kita bukan tak faham, bukan baca, faham, amal. Sebab itulah konklusinya tuan-tuan, bila baca ayat Al-Baqarah, ayat pertama 2 tadi, dah cukup untuk menginsafkan kita bahawa Al-Quran adalah jalan untuk mendapat pedoman Allah Azza wa Jalla. Baik, itu ayat pertama saya baca tadi kan. Ayat kedua apa saya baca tadi? Al-Isra ayat 82 tadi, saya muqaddimah tadi. Ayat Al-Isra kan 82. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Dan kami turunkan Al-Quran sebagai rahmat dan memberi kesembuhan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Allah sebut dengan terang, dengan tegas, dengan nyata, surah Al-Isra ayat 82. Kami turunkan Al-Quran kepada umat Muhammad ini sebagai rahmat dan sebagai penyembuh, syifa bagi orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan, saya nak ajak tuan-tuan renung ayat ini. Antara konten penting. Sebab bila Allah sebut sebagai rahmat, rahmatan, Quran sebagai rahmat kepada kamu hai manusia sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, tidakkah rahmat Al-Quran kita nikmati? Tidak Quran tuan-tuan kita rasa rahmat itu ada bersama kita? Apa rahmatnya yang kita nampak tuan-tuan? Sebagaimana Allah sebut dalam ayat tadi, wa nunazzilu minal ma' wa shifa' wa rahmah. Sambil rahmat dulu, syifa' kemudian. Di mana rahmatnya? Tuan-tuan, rahmatnya ialah kita semua ini lahir sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya semua hadir pada pagi ini, bahkan nonton live kita buat pada pagi ini daripada sahabat Marjinal Masjid. Kita campaign sikit ya? Share apa yang sahabat Marjinal buat ini, sebarkan ilmu dakwah. Share, jangan tak share. Menonton live itu tolong share. Yang menonton dalam, yang dengar di masjid pun boleh masuk ke web masuk ke FB sahabat ni dan share kepada kawan kita lain. Tidak kerahmat tuan-tuan, kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, rahmat bernabi ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
berasulkan Rasulnya bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang diberikan nikmat Al-Quran, rahmat. Berapa ramai orang di luar sana, rakan-rakan kita yang bukan Muslim semacam kita. Berapa ramai? No, kawan-kawan kita Kristian, Hindu, Buddha yang tak ada agama, free thinker sebagai contoh. Berapa ramai tuan-tuan? Mereka hidup keadaan tak ada pegangan agama yang kokoh, yang padu. Tak kenal Allah Tuhan pencipta alam, tak kenal akhirat besar kepala. Berapa ramai? Tapi kita, tuan-tuan, saya duduk di pentas ilmu pada pagi ini, boleh bersolat, boleh beribadat, boleh baca Quran, boleh berzikir, boleh bersedekah, boleh buat apa kebaikan. Tuan-tuan pun sama. Seawal bangun pagi kita dah mula berkata kalimah pertama, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ila nusyur. Bangun tidur jam 5 pagi, 4 pagi itu, pertama kalimah Alhamdulillah. Kita nampak dulu Allah Maha Besar. Nampak awal pagi nak sembahyang berjemaah subuh, nampak pagi nak bertahajud dulu, nak baca Quran. Rahmat tidak? Rahmat. Berapa ramai kalangan sahabat handai kita. Kita kena simpati ni tuan-tuan. Kena simpati mereka-mereka yang bukan Islam, yang bangun awal pagi tak ada kalimah Allah di bibir mereka, tak ada nak sujud ke bumi sembah Allah Azza wa Jalla bila tiba masa salat. Mereka hidup keadaan tahu, makan, minum, bawa santai. Ramai. Saya sebab ini kadang-kadang kita kena simpati dengan mereka, sebab mereka tak dapat rahmat khasibat Al-Quran turun ini. Kita tak nak salah siapa, tak apalah, kita bincang kita. Tuan-tuan, alhamdulillah, ada mak bapak yang bernama Muslim, Muslimah. Kita lahir kerana warisan, tak apalah warisan perokeylah dulu daripada mak ayah kita orang Islam. Cuma kita kena perkemaskan ilmu kemudian. Alhamdulillah. Tak rasa tuan-tuan, ini adalah kerana Allah turunkan Al-Quran kepada Muhammad, kita mewarisinya. Itu rahmat. Banyak lagi itu. Sebab rahmat itu kerana sebab orang Islam. Satulah, kita kena pertahankan keimanan kita, kena perkemaskan takwa kita, kena perkukuhkan ilmu kita, sebab kita dapat rahmat Allah melalui Al-Quranul Karim. Rezeki ni tuan-tuan, rezeki. Ini satu rezeki yang paling besar, rahmat. Hasilnya kita sampai hari ini, sampai sekarang, sampai pagi ini, kita hidup dalam keadaan ada agama, ada akidah, ada iman, ada amal saleh, ada kebaikan, ada kefahaman, ada segala-galanya. Ini kata Allah, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Rahmat. Nak bicara rahmat yang banyak tuan-tuan, bukan setakat rahmat Islam tu, rahmat yang lebih banyak lagi. Saya ambil satu sudutlah, semasa tak cukup ni. Kemudian Allah sebut shifaa'un. Kami tu Quran ni sebagai syifa'. Syifa' ni penyembuh. Tuan-tuan, demi Allah, kita ni kalau tidak kerana Al-Quran sebagai syifa' kepada kita, mungkin hati-hati kita hati yang berkarat sampai ke mati, hati yang sakit sampai bila-bila, hati berkodak sampai bila-bila. Tetapi alhamdulillah, saat kita ada dalam hidup masalah sikit sebanyak, kita rawati segera. Kita buat silap, kita beristighfar. Kita buat dosa, kita bertaubat. Betul tak? Ini syifa daripada Al-Quran. Sebab Al-Quran datang mengajar kita untuk hidup sebagai mukmin macam mana, kenal dosa macam mana, pahala macam mana, baik buruk macam mana. Quran ajar. Maka tuan-tuan dapat kesembuhan daripada Al-Quran. Kita buat silap, buat salah, air mata mengalir, istighfar. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih.
Siapa rawat? Quran yang rawat kita. Sebab Quran cerita tentang bagaimana orang yang nak balik pada Allah Azza wa Jalla. Syifa, tuan-tuan. Kita ada hati-hati yang kadang sakit dengan dosa, rawati dengan zikir tasbih. Syifa. Jadi banyak benda menyembuh kita, tuan-tuan. Takkan Al-Quran beri kesembuhan, boleh jadi hati kita makin hari makin berkeladak hitamnya, makin mati, bahkan tak ada apa lagi dah, rosak kita. Syifa. Satu Al-Imam Ibn Kathir dikata apa? Manusia yang kalau betul-betul nak membina hati yang baik, hati yang mukmin, hati yang bercahaya, hati yang penuh dengan kebaikan, maka rawatilah dengan Al-Quranul Karim. Kata Ibn Kathir, rawati dengan Al-Quran. Saat bila hati kita rasa macam tak tenteram, buka Quran. Saat bila hati kita rasa berkeladak dengan benda-benda yang kita tak berapa settle dalam hidup, banyak problem, baca Quran. Quran. Kata Ibn Kathir, itu orang paling bijak. Ini sebagai contoh lah ni. Baik, tuan-tuan, ayat ketiga saya baca tadi apa dia? Ayat ketiga surah Al-Isra, ayat yang ke-9. Betul tak? Tadi muqaddimah tadi. Al-Isra ayat ke-9. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hi aqwam. Panjang ayat tu, wa yubashshirul ladzina amanu, panjang. Kita ambil ayat separuh saja. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati aqwam, maksudnya inilah Al-Quran yang akan bertunjuk ke jalan yang betul, ke jalan yang selamat. Ayat ini ayat kemuncak dalam hidup kita. Kan Allah kata inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hi aqwam, inilah Al-Quran yang akan menjadi petunjuk ke jalan yang selamat, ke jalan yang penuh kebaikan, jalan yang menyelamatkan kita. Al-Quran petunjuk. Tuan-tuan sekalian, kita ni nak ke mana akhirnya? Ke mana akhirnya kita? Siapa pun kita, apa pun keadaan kita, apa warna kulit kita, apa bangsa kita, pangkat kita sekalipun, kita punya perjalanan ini matlamatnya satu sahaja, iaitu menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Bukan setakat nak pergi ke kampung, di kampung ziarah mak ayah, bukan takat nak pergi melencong sekali, bukan takat nak pergi bershopping center sampai 5-6 jam. Ada urusan, tak ada masalah, sila nak bershopping 5 jam, tak ada masalah. Bukan takat tu. Perjalanan kita nak sampai ke penghujungnya, iaitulah yang nanti di hujung sana ialah syurga redha Allah Azza wa Jalla. Siapa boleh pandu ke jalan itu? Siapa boleh pandu ke jalan itu, tuan-tuan? Al-Quranul Karim. Allah sebut inna hadzal Qur'ana yahdi lillati aqwam, ila Al-Quran yang pandu kamu ke jalan yang lurus, jalan yang tepat, yang betul. Satulah makanya dalam topik saya kali ini saya bercakap tentang pedoman abadi buat umat. Saya nak ke situ. Saya nak ajak tuan-tuan semua, bila bercakap tentang Al-Quran pedoman abadi buat umat ini, Al-Quran kitab yang akan tunjuki jalan kita sampai ke penghujungnya, syurga dan rahmat redha Allah Azza wa Jalla. Artinya siapa nak sampai ke penghujung destinasinya, sampai kepada redha Allah Azza wa Jalla, maka Al-Quran jangan dikesampingkan, Al-Quran jangan dipinggirkan, Al-Quran jangan ditinggalkan, Al-Quran jangan dipandang enteng, Al-Quran jangan dipandang mudah. Habis macam mana? Macam itulah. Saya nak beri jawapan. Sekuat jawapan saya pada tuan-tuan sebagai satu pencerahan. Bukan pencerah lah, bagi saya sebagai satu peringatan. Pencerah tu tidaklah, sebagai peringatan. Kita semua maklum, tapi kita mungkin tak berapa nak faham secara detail tentang
Apakah tugas kita Al-Quran ini? Tuan-tuan, puan-puan, kalau kita betul-betul nak sampai ke hujung tempat dengan selamat sejahtera dalam moral dunia sekarang ni, dalam moral dunia sekarang, kalau tuan-tuan nak pergi satu tempat yang jauh daripada lokasi kita berada, duk Shah Alam nak pergi ke Semenyih, duk Shah Alam nak pergi ke Kuala Kubaru, daripada Shah Alam kita nak pergi ziarah anak kita, keluarga kita yang jauh nun di belah-belah Kuala Lumpur, Pahang contohnya. Lokasinya memang kita tak pernah sampai. Kalau sampai pun puluhan tahun lalu, berubah dah lokasi itu. Jalan pun dah tak sama macam 20 tahun lepas. Kita di Shah Alam. Tuan-tuan, ibarat macam itulah kita. Sekarang kita di alam bumi, alam dunia, alam tanah sekarang ni, alam bumi ni. Kita sedang menuju kepada Allah Azza wa Jalla yang jalannya bukan 1 kilometer, mungkin jutaan kilometer jauhnya. Rintangan banyak di jalanan, macam-macam rintangan, nafsu, syahwat macam-macam akan merosakkan kita. Sedang kita nak sampai ke sana, ujungnya redha Allah, rahmat dan syurga dia. Kalau kita nak pergi ke Semenyih, Kuala Kubaru, ke Lepis Pahang, saya sebutkan tadi contohnya lah, contoh yang tak ada apa-apa, tak ada kaitan apa-apa tempat dengan saya, tak ada dosa apa. Tapi nak cerita tuan-tuan, nak ke sana tadi, kita kena dipandu oleh Waze ataupun Google. Lokasi, masukkan saja, Waze-kan dia, Google-kan dia akan tunjuk jalan, berapa jam perjalanan, 1 jam setengah, 1 jam 40 minit, 3 jam setengah contohnya. Dia akan tunjuk sampai ke lokasi kita sampai, dengan jalan bekam-bekok ke dengan traffic light, dia akan tunjuk. Dah tolak jam 6 pagi, kan lokasi itu sejam setengah, 7:30 boleh sampai. 6 pagi tolak lepas subuh, kerana lokasinya 3 jam, 9 suku boleh sampai, utara ke selatan. Selamat tidak kita sampai? InsyaAllah. Biasalah, walaupun Waze kadang menipu juga, bawa kita ke lorong tak betul, tapi dekat-dekat dah tu, sabarlah sekejap, merepek-merepek lah. Tapi biasanya sampai di tempat pergi, depan rumah orang, depan sebuah masjid sampai. Tuan-tuan, pasti Waze Al-Quran tak pernah menipu kita lah. Waze Quran tak pernah menipu. Waze dunia menipu kadang-kadang. Ya, lorong dah berubah, dia pun hilang, dia pening balik, dia pening juga. Dia pening lah, Waze dunia dia pening juga. Jalan berubah masa 3 hari, lorong tu tutup, yang dibuka Waze pening. Tapi jangan bimbang, Quran tak pening kepala. Dia akan pandu manusia. Itulah bila kita ada Waze, ketika tuan-tuan, orang yang hati dah buta, Quran akan tunjuki. Pada hati dah buta dah kita ni, hati dah tak ada cahaya lagi, hati dah sakit, dah buta sangat. Tapi kalau kita nak sampai ke hujung sana, Quran akan buka hati kita kembali. Petik Al-Quran, tengok ayat Al-Quran, tengok perintah Al-Quran, baca Quran, kata Quran, dia akan tunjuk hati yang buta tadi cerah, bercerah sampai di hujung sana. Quran tak menipu kita tuan-tuan. Hati kita sakit, dalam keadaan dah tak cahaya, tak cahaya, banyak maksiat sekalipun, Quran akan tunjuk jalan kita sampai ke tempat penghujungnya. Sebab Quran Waze Allah yang tepat. Satu dalam Al-Quran Allah kata apa? Ini kita nak ambil ayat-ayat Allah kata apa kepada kita. Antaranya Allah sebut kepada kita, kitabun anzalnahu ilaika liyadabbaru ayat, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadhakkara ulul albab, dalam surah Sad ayat 29. Surah Sad ayat 29. Apa kata Allah? Kitab Al-Quran yang kami turunkan ke atas Muhammad, kitab yang penuh keberkatan, kitab yang banyak manfaat di sebaliknya, dan kitab yang boleh memberi akal yang sempurna kepada manusia. Allah berjanji tuan-tuan, Waze Allah ni sempurna, lengkap. Satulah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Saya bagi contoh Umar, ini contoh yang real dalam sejarah umat manusia sepanjang zaman. Umar radhiyallahu anhu, kita nak kata apa sejarah zaman dia jahiliah, nak kata apa katalah,
sejarahnya penuh dengan keburukan. Tapi kita taklah sebutlah. Nak sebut tak payahlah. Tapi boleh kata zaman jahiliahnya penuh dengan keburukan, kejahatan. Tapi Umar yang sama, bila dapat wiz Allah Azza wa Jalla, tuan-tuan, Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu menjadi khalifah Islam yang kedua, bakal ahli syurga, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang dimulakan malaikat-malaikat. Apalagi sejarah Umar. Tuan-tuan, nampak? Kita compare sejarah dia zaman jahiliah, apa kejahatan tak buat. Kita tak sebutlah di sini, menghormati peribadi yang telah berubah, tapi sejarah macam tu. Tapi bila Allah dapat wiz Allah Azza wa Jalla, saat menerima saya kalimah daripada Al-Quran, ta'asil, apa ni, ayat Taha, kitabun anzalnahu ilaikal, apa ni, litashqa, apa ni, ayatnya dalam surah Taha tu lah, kita semaklah ayatnya. Kata Allah Azza, kami turunkan bukan untuk menyusahkan kamu. Umar terima ayat tersebut, Umar berubah. Jam tu juga hatinya, jiwa, perasaannya. Tuan-tuan, ini pedoman kepada kita umat akhir zaman. Lepas tu hari ini, tuan-tuan, saya beri keyakinan bagi saya, tuan-tuan, saya sebut saya samalah, kita tak akan menemui jalan buntu dalam hidup, baik sempit dalam apa urusan dunia, urusan rezeki, urusan apa sekalipun. Dalam kesempitan, Quran tak menyempitkan kita. Yang kita nak dekati wiz Al-Quranul Karim. Contohnya macam kita buat sekarang kuliah duha. Mengapa duha diadakan? Ada dengan tafsir, sebab kita nak baca Quran, faham Quran, ambil makna Al-Quran, hukum Quran kita nak amalkan. Datang kita kepada kuliah agama, sebab apa? Nak tambah ilmu dalam dada. Kita konsisten. Datanglah kita walaupun dalam kesempitan masa, cari ruang masa, dalam letih cari kekuatan hati dan jiwa. Sebab apa? Ini adalah wiz kita kepada Allah Azza wa Jalla. Satu saya yakin, saya sebut tuan-tuan, pada hari ini tidak ada suatu kerumitan dalam hidup, kesempitan apa sekalipun, sebab Quran akan pandu kita, walaupun sempit macam mana. Urusan harta ke, urusan hati ke. Mungkin ada orang kata, Allah Ustaz, saya baca Quran 6 juz sehari, tapi sempit juga. Jangan cepat salahkan Al-Quran, jangan cepat salahkan Allah. Saya baca Quran 6 juz Ustaz tadi, start pukul 6 sampai pukul 7 malam, 6 juz, tapi tak luas juga rezeki, sempit juga. Jangan cepat salahkan Al-Quran. Awak baca Quran baru hari ini, minta Allah buka pintu rezeki, habis yang sebelum lepas awak tak baca pun. Kadang-kadang kita nak benda segera, Cik Yaakob nak baca Quran hari ini, nak hari itu juga rezeki murah. Sembahyang taubat hari ini, hari itu juga Allah beri rezeki. Ini orang yang double standard dengan Allah Azza wa Jalla. Sabarlah sekejap, konsistenlah kita Quran. Jangan hari ini ke baca, besok dapat rezeki. Konsistenkan, hati ikhlas, tulus, bersungguh-sungguh, insya-Allah Allah tak mengecewakan kita. Sebab tu kadang-kadang ada orang yang salahkan keadaan. Saya Ustaz pergi dengan ceramah, tapi rezeki tak pernah berkat, susah hidup. Awak pergi ceramah, tapi ceramah baru 2 bulan, 20 tahun hidup dah tak pernah mari. Korang tak baca, baru 2 bulan dengan ceramah, nak minta kelebihan yang banyak, sedangkan nak cover balik dosa yang lama-lama tu. Jangan cepat kita melata. Sebab itulah kita kena bertenang, kena bersabar, dan konsisten dengan amalan. Itu merupakan di antara sendi penting. Kena bertenang, kena bersabar, kena konsisten, istiqamahlah. Allah tak akan kecewakan kita. Sebab wiz Al-Quran tepat. Baik, itu saya sebutkan tadi dalam kerangka syifa wa rahmat tadi. Daripada kerangka yahdi, Quran petunjuk kepada kita. Yahdi, Quran bagi tunjuk kepada kita jalan yang akan sampai jalan yang selamat. Tuan-tuan, puan-puan dirahmati Allah sekalian, justru bila justru itu maknanya dah tutup dah tu, tak lama dah tu nak landing dah 10:35 jam masjid, laju sikit ya tuan-tuan. Kita ada 10 minit lagi, saya nak berhenti 10:45, 1 jam suku cukup.
duha kita ini khas-khas pun sejam suku padan, takkan 3 jam setengah. Baik, menit lagi saya nak pergi kepada satu perbincangan yang agak mendalam sikit. Bila bercakap tentang Al-Quran pedoman abadi buat umat ini, telah kita tengok 3 ayat tadi, itulah kerangkanya. Seperti agak mendalam sikit, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Sebenarnya antara perkara yang penting dan utama ialah kalau kita betul-betul nak hidupkan dalam hidup ini Al-Quran sebagai pedoman dan panduan kepada kita, tolong ikat apa? Ikat kehidupan kita ini antara 2 alam yang kita tempuhi dan kita hadapi. Apa dia? Dunia dan akhirat. Tolong ikat kehidupan kita dengan 2 alam yang kita tempuhi, kita hadapi. Kita hadapi sekarang dunia, akan tempuhi akhirat Allah, akan tempuhi akhirat Tuhan. Kenapa itu Ustaz? Sebab rupa-rupanya tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, Al-Quran ni pedoman kepada kita bukan takat dunia. Al-Quran pedoman sampai ke hari mahsyar di hadapan Allah Azza wa Jalla. Saya katakan ikat 2 alam ini, alam dunia akhirat, kena ikatkan. Sebab itulah kata para ulama, orang yang inginkan kejayaan, kemenangan, kerahmatan, keselamatan 2 alam ini, mau tidak mahu, Al-Quran adalah pedoman yang paling utama baginya. Al-Quran adalah pedoman utama kepada kita. Apa buktinya? Buktinya jelas daripada hadis Nabi SAW. Nabi bersabda kepada kita pada yang disebut, antara kata Nabi SAW dalam hadis daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Saya dah baca 2 hadis ni. Salah satu hadis daripada Umar, daripada Ibnu Umar. Hadis daripada Abu Daud. Nabi kata apa? Annahu yuqal liqari'il Qur'ani yawmal qiyamati iqra wartaqi fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'uha. Hadis ni tuan-tuan, saya yakin seramai yang hadir pada pagi ni tak ada yang pendengar hadis ni. Saya nak berkeyakinan yang habis ramai pada pagi ni. Berapa ramai ni? Ajar Zarina ada 500. Lebih kurang tak? Lebih kurang lah. Ketika ada malaikat yang duduk dengan kita sekali. Saya yakin saya ramai 500 orang hadir pada pagi ni. Kira belakang dengan face mask kira tu, tak ada yang pernah dengar hadis ni. Apa kata Nabi? Nabi sebut kelak hari kiamat nanti. Ini lepas alam dunia ni, alam kiamat, alam nanti lah, alam sana nanti pada mahsyar. Annahu yuqal liqari'il Quran. Kelak hari kiamat nanti akan dikatakan kepada pembaca Al-Quran. Apa yang berlaku? Iqra wartaqi fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'uha. Akan berlaku dari kiamat nanti dikata pada yang membaca Al-Quran. Mana Nabi sebut tentang kita dan Al-Quran masa hidup ini tak putus sampai ke akhir kita bawa, sampai akhir kita bawa tuan-tuan Quran tu. Tapi bukanlah Quran musuh macam ni, ini tinggal dah, tapi di dada kita. Kita bawa dia sampai ke mana? Ke mahsyar, di dada. Kesan duk baca-baca ni akan melekat. Walaupun tuan-tuan bukan hafaz Al-Quran, bukan penghafaz, tak ingat pun sampai 20 juzuk, tapi kesan baca ini dia menjadi melekat. Jangan bimbang kan? Janji baca. Allah Ustaz, saya Ustaz surah Al-Waqi'ah dah 60 kali baca, tak ingat. Baca lah, walaupun tak ingat, baca.
Al-Waqi'ah, Al-Kahfi, Al-Imran, Al-Baqarah. Baca. Rupanya dia akan melekat. Itulah saya sebut ada orang yang kadang-kadang jumpa saya tu, pakcik-pakcik, makcik-makcik ialah mereka abang pada saya lah, taklah tua sangat, lebih kurang dengan saya tapi tua sikit lah. Allah Ustaz, saya Ustaz, dalam dada tak ada apa Ustaz, Quran tak ada, memang tak hafal langsung. Saya kata kalau Allah hafal Allah tu, tapi maksudnya yang besar-besar lah. Kecewa, hibur, Cik Yaakob, sedih, kita tu bang sedih ha? Saya kata, Tuan, sebenarnya selagi mana Tuan baca Quran malam, siang, pagi, petang, tak tinggal Quran ini, Tuan tetap bersama Al-Quran sampai mati. Cuma kekuatan tak boleh baca untuk hafal. Maklumlah, dia pula umur 60, nak hafal umur 60 payah ha? Patut umur 6 tahun baru hafal Quran, baru boleh ingat. Saya kata tak mengecewakan. Ya Ustaz, ya. Yang penting baca. Al-Quran mukjizat, boleh melekat. Hadis Nabi kata apa ni? Rupa-rupa daripada masyarakat nanti, annahu yuqali al-Quran yawm al-qiyamah, iqra' wartaqi. Akan sampai satu hari pada ketika daripada masyarakat ini akan datang satu perintah kepada kita. Siapa perintah? Malaikat lah tu, wakil Allah. Apa katanya? Iqra' wartaqi fa inna manzilataka 'inda akhir ayatin taqra'uha. Hei manusia, bacalah dan naiklah pangkat kamu, kerana kamu adalah orang yang di penghujung hidup kamu adalah orang yang baca Al-Quran Karim. Makna hadis tuan-tuan nak sebut kepada kita, siapa yang mengamalkan Quran dibaca sampai akhir hayat, sampai penghujung hidup, tak tinggal Quran. Mungkin tengah dia sakit, uzur yang masih lagi boleh pegang Quran, tak baca Quran, tak boleh baca Quran dengan mushaf, dia ingat apa dia baca. Tengah terletak sakit tapi Yasin dalam ingatan, Qul Allah dalam ingatan, dia baca sampai penghujung usia dia, mati dengan Al-Quran. Ini kata Nabi, orang pada masyar, malaikat akan datang, mereka kata apa? Fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra. Kamu diangkat kedudukan kamu menurut ayat kau baca masa hidup, penghujung ayat kamu hidup dulu. Apa ayat kau baca? Baca Al-Baqarah ke, Al-Imran ke, Yasin, penghujung di mana? Tuan-tuan faham ke ni? Maknanya sampai nak mati Quran masih di bibir lagi, dibaca lagi. Keadaan daripada masyar, Allah angkat darjah orang ini. Tuan-tuan, kadang-kadang kita tak faham benda macam ni. Orang tak faham, dah sakit terlantar di hospital, bukan terlantar mana pun, nasi lemak, tiba lagi tak sebungkus pun, setengah bungkus, habis juga. Tanya pula mana telur goreng tak ada ni. Tengah sakit tu, tapi bila Quran baca tak baca. Kadang-kadang tak ada Quran dah, yang duduk mengeluh, mengaduh gitulah, sakit, tak sihat. Tak ada kata kepada anak, Bang Long bawa Quran kepada baba ya, Bangah bawa Quran kepada mama ya, mama nak baca Quran kat hospital dah sebulan dah seminggu ni. Contohnya tak ada. Yang dipesan, Bang Long apa datang, jangan lupa nasi biryani sikit je. Tu. Yang itu dipesan. Pagi biryani, petang nasi kandar, malam nasi lemak, telur goreng contohnya. Itu tak lupa. Abang Long kat mana tu? On the way. Berhenti kena ambil nasi kandar sikit. Nasi kandar tak tinggal. Contohnya. Kadang-kadang orang kita ni, dia nampak tu saja. Dia tak akan kata babat baca Quran. Walaupun dalam uzur, Quran lah sebagai penyelamat pada baba, ayah ataupun ibu contohnya. Tuan-tuan, ini di antara akhlak beragama Quran tuan-tuan. Yang lebih teruk lagi, dalam duk sakit-sakit, dah sembahyang. Sembahyang apa? Sakit. Iyalah, kaki tak melangkah, tetapi mata melihat dengan terang, dah tengok TV memanjang tu, ingatan ada, peringkatnya tak sembahyang dah 2 hari di hospital, 2 hari tak sembahyang Zuhur, Asar, Maghrib. Ini orang Melayu, Jawa sekali. Kadang-kadang betul tuan-tuan,
Nak Quran lagi lah, dah sembahyang tidak. Jadi ini akhlak-akhlak yang memang buruk lah. So kita nak di penghujung usia kita diangkat darjah. Kenapa? Quran itu dibaca sampai penghujung usia kita. Di pada masyar, malaikat angkat darjah kita. Fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'uha. Kamu akan diangkat darjah kamu ikut ayat terakhir baca. Apa kamu baca dulu? Nak mati tu sempat baca Yasin. Bukan orang baca, kita baca Yasin sendiri. Semua baca surah Al-Imran, baca surah Qul Wallah, contohnya Qul Wallah 2 kali, 3 kali, 4 kali. Tuan-tuan, ini rezeki ni. Hadir ni tak orang tahu ni. Saya pun baru tahu sebab baca buku. Tak baca buku tak jumpa ni. Tuan-tuan. Jadi itu di antara keutamaan kita bila masuk sampai masa kita di padang mahsyar nanti. Yang keduanya ialah di padang mahsyar nanti keselamatan kita bermula dengan apa? Quran. Yang ni hadis masyhur ni. Yang ni kan orang tahu. Dah kena ambil cakna, kena faham ni. Nabi kata apa? Nabi sebut Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti syafi'an li ashabihi yaumal qiyamati. Hadis Imam Muslim. Baca Quran dengan sungguh-sungguhnya di padang mahsyar nanti. Quranlah penyelamat kamu depan Allah Azza wa Jalla. Tiket ke surga Al-Quran. Tiket untuk selamat di padang mahsyar Al-Quran. Tiket kamu nak bahagia di hari mahsyar Quran. Baca Quran. Ya'ti syafi'an, Quran datang memberi kamu keselamatan dan penyelamat. Syafi'an, syafaat kepada kamu. Ini semua tuan-tuan harga nilai yang kita kena bayar sekarang ni. Kena bayar sekarang. Bayar apa? Dengan masa, dengan waktu, tenaga. Itulah hari ini kalau kita boleh habiskan masa, waktu, tenaga dengan Quran pagi, malam, siang, dalam letih pun baca, dalam penat pun baca, dalam kesempitan baca, kita sedang bayar nilaian masa kita dengan keberkatan di hari akhirat nanti. Allah tak akan kecewakan pendatang kita. Allah tak akan kecewakan keletihan kita kerana Quran masa hidup ini. Allah bayar di pada mahsyar cash, kemenangan, kerahmatan. Itulah jangan kita lihat dalam kacamata dunia kerana tak sempat, tak ada masa, aku tinggal sajalah, Quran menyusahkan. Banyak urusan lain. Jangan. Orang nak angkat darajahnya di bumi Allah dan sampai di pada mahsyar, nak dikenal Allah Azza wa Jalla, Quran adalah pedoman buatnya. Moga-moga apa yang kita bicara ini merupakan satu perbincangan yang sangat sempit kalau kita nak bincang. Panjang cerita tuan-tuan. Perbincangan kalau saya nak buka lagi memang makan masa yang panjang. Banyak benda-benda yang saya boleh sebut lagi. Tapi saya nampak aspek tadi, aspek yang saya rasa penting dalam kuliah duha khas kita pada pagi ini, untuk sajak tuan-tuan semua sekali, saya termasuk, jom, Al-Quran adalah pencen kubur kita. Al-Quran adalah penyelamat kita. Al-Quran pemandu kita. Al-Quran pemimpin buat kita sampai bila-bila. Al-Quran nyawa jantung hati kita, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah sentiasa berikan kita rezeki, masa, waktu, tenaga untuk sama-sama kita dekati Al-Quran, khasnya dalam kuliah tafsir yang kita adakan, yang kita lakukan di Masjid An-Nur Glamari ini. Dalam situasi kita harapkan rezeki itu tetap Allah berikan ruang masa. Kita setelah PKP berhenti 18 bulan 3 itu, kita dah sambung kembali pada minggu 2 bulan yang lepas, Isnin pertama tiap bulan, dan kita sambung ini tapi kalau dua khas, dan kita akan sambung perbincangan pada bulan akan datang, insya-Allah sekali sebulan, dan kita masih lagi dalam surah Al-Kahfi, tapi di hujung-hujung dah tu ya. Jadi saya harap dengan rezeki masa yang tuan-tuan ada, saya pun ada masa, jom sama-sama kita duduk sejam suku, sejam setengah dalam kuliah tafsir sekali sebulan ini di Masjid An-Nur Glamari, Isnin yang pertama. Macam hari inilah kita sambung balik bulan akan datang surah Al-Kahfi, insya-Allah. Yang jauh selamat datang, yang dekat selamat tiba. Yang susah Allah permudahkan, yang letih Allah permudahkan. Yang rasa malas-malas Allah beri kerajinan, insya-Allah. Ustaz kata kat kami, tak, saya kata kat orang lain. Kita ni semua rajin-rajin belaka, insya-Allah. Bukti rajin, duduk dalam keadaan tertib belaka.
walaupun kaki tu kan nampak dah ada yang picit ibu kaki, ibu jari, itu yang pegang paha, lenguh, atau tak apalah, yang duduk tu macam-macam tu, action macam-macam, tayar waktu akhir, pegang paha, lenguh dah aku sejam setengah ni, ustaz bila berhenti, Allah bayar tu dengan pahala, Allah bayar dengan rahmatnya, kerana kamu duduk mengaji, duduk dengar ceramah, dengar Al-Quran. Mudah-mudahan semuanya dalam rahmat Allah Azza wa Jalla. Bertemu lagi insyaAllah pada bulan akan datang, iaitu pada awal Isnin yang pertama setiap bulan. Kita sambung dalam surah Al-Kahfi. Penghujung tuan-tuan, Quran adalah rakan teman setia anda. Tak ada teman setia kita mereka Al-Quran. Peganglah dia, bukalah dia, bacalah, walaupun tak boleh banyak, penting tiap hari. Jangan terlepas masa kita untuk jamah, pegang, tengok, tatap kalimah yang suci, yang murni ini. Ini adalah nyawa kita semua insya-Allah. Nyawa kita semua tuan-tuan. Demi Allah, nyawa saya, nyawa tuan-tuan. Terlebih utama bagi orang-orang yang memang kaki Al-Quran. Bukan takat dia baca, cuba nak faham, mengaji dengan detail. Tahniah insya-Allah. Wallahu a'lam. Telah sekadar pertemuan pada pagi ini dengan tajuknya Al-Quran pedoman abadi buat umat, melengkapi tugas saya pada pagi ini dalam kuliah 2 khas Masjid An-Nur Temasyar Gelambari. Terima kasih kepada Puan Zarina yang telah mengatur susun program kita, dan sebagai orang kata apa, sebagai tuan kuasa yang mengatur kuliah duha. Pada tuan-tuan hadir pada pagi ini, saya nampak mungkin ada yang baru, ada yang dah lama. Tahniah akan datang. Wallahu a'lam. Kita baca doa 2-3 patah. Mudah-mudahan berkat tempat kita mengaji, berkat waktu duha, Allah kabulkan doa kita insya-Allah. Khasnya dalam kita nak minta Allah jauhkan pandemik COVID-19 ini, diangkat pada kita buat selama-lama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridha'aka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karimun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma taqabbal minna innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna al khaira wal amna was sa'adata was sihhata wal afiyata wal inayata wal barakata wal maghfirata birahmatika ya akramar rahimin. Allahumma irfa' 'anna من البلاء والوباء والأمراض والبلايا والمصائب ما ظهر منها وما بطن. اللهم تقبل منا إنك أنت العليم الحكيم. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya mujibas sailin, kami bermohon kepadamu ya Allah di satu waktu yang penuh keberkatan, duha kami pada pagi ini diangkat daripada kami penyakit yang menakutkan kami, mengejutkan kami, yang menggerunkan kami. Ya Allah, angkat kepada kami ya Allah, gantikan kami dengan kebaikan demi kebaikan, kerahmatan demi kerahmatan, ketenangan demi ketenangan. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kepada kami situasi hidup yang membahagiakan kami, rezekikan kami dengan nikmat hidup yang membahagiakan kami, buat diri kami, keluarga, masyarakat, bahkan negara kami yang kami cintai. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, beri kami keselamatan, keredaan, kerahmatan berpanjangan. Innaka ala kulli syai'in qadir. Tambahkan iman dalam dada kami, tambahkan taqwa dalam hati kami, tambahkan agama dalam amal ibadat kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum, taqabbal ya karim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.